Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu bil imani wa lakal hamdu bil qur'ani wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma ja'alna minal ladzina ya'tika yaumal qiyamati biqalbin salim. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dengan limpah kurnia daripada Al-Aziz, Ar-Rauf, ada peluang dan ruang kepada kita bertemu pada Sabtu malam minggu ini, ikhwan, seperti temu janji kita pada sebelumnya, iaitu kita ambil waktu ini untuk kita membawa sedikit fikiran kita dan hati kita bermutalaah terhadap tarbiyatul aulad ataupun hidayatul subyan, iaitu apakah suatu amanah Rabbul Alamin kepada kita yang ada keluarga ini yang mesti kita didik anak-anak kita. Kita memakai teks daripada hidayatul subyan, tetapi secara totalnya kita mengambil pandangan-pandangan lain seperti teks yang ada dalam tarbiyatul aulad fil Islam. Pada masa ini, teks yang kita pakai ini, kita sampai pada muka surat ke-16, iaitu kita masuk tentang takbiratul ihram. Takbiratul ihram. So kita dah start daripada makna niat, kita telah pergi kepada makna qiyam, dan kita masuk pada takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini, ikhwan, telah kita lihat maknanya, dan sekarang kita cuba nak melihat satu perkara yang ada di dalam fiqh, iaitu bagaimana kita sepatutnya menyebut takbiratul ihram. Macam mana kita patut menyebut lafaz Allahu Akbar. Bila anak kita salat, anak kita akan mulakan salat dengan perkataan Allahu Akbar. Jadi kita nak kena tengok anak kita sebut tu betul ke tak betul. Kenapa? Kerana bila saat lagi kita akan tengok syarat-syarat ni yang disebut di dalam dan yang disebut oleh para fuqaha kita, kita akan dapati satu tasawur, suatu gambaran, view, iaitu betapa nilainya, betapa tingginya nilai lafaz Allahu Akbar, sehingga dia dipilih takbir yang diucap, lafaz yang diucap untuk memasuki zon sembahyang, zon salat, dunia salat. Kita telah melihat apakah makna takbiratul ihram, nilai dia, kedudukan dia. Sekarang pada muka surat ke-16, kita cuba baca sepintas lalu dan kemudian kita buat rumusan. Penulis menyatakan, bermula takbiratul ihram itu iaitu 21 syarat. Dengar macam gerun, tapi tak gerun mana pun. Benda yang tak susah. So, bila kita nak takbiratul ihram, kita disuruh jaga 21 perkara ini, disuruh jaga. Ataupun kita, daripada 21 ni, kalau kita tengok dalam buku lain, dia kata 12. Sebab ada perkara yang dia rasa sama, dia tak ulang. Macam buku ni, dia satu persatu. Dalam buku lain, dia kata tak perlu sebutlah sampai 21 sebab ada pada 2-3 perkara tu ada persamaan. Maka dia sebut 12. Yang ni sangat ada kena-mengena dengan maksud takbiratul ihram, nilai takbiratul ihram yang kita nak pakai dalam solat. Tengok. Penulis memulakan. Penulis dia tak sebut 1, 2, 3, dia tak sebut. Dia terus lalui 20, 21 tu. Tapi kalau kita kira, cukup. Tengok dia kata apa. Iaitu dia kata, ditakbir dengan bahasa Arab. Takbiratul ihram itu adalah nama kepada lafaz Allahu Akbar, mesti dibaca dengan bahasa Arab. Kena usaha sebut dalam bahasa Arab.
kerana dia mempunyai nilai yang tersendiri. Penulis kata bagi orang yang berkuasa dengan dia, orang yang boleh, makna bahasa Arab tu, perkataan itulah Allahu Akbar. Itu bunyi Arab, bahasa Arab. Dan jika diterjemah akan dia dengan barang apa bahasa, ada ia dengan lafaz Allahu dan dengan lafaz Akbar dan dengan tertib antara keduanya. Kalau orang tu memang tak boleh bahasa Arab, maknanya nak sebut Allahu tu bunyi kelain dah, maka dia boleh terjemahkan Allahu. Allahu satu, Akbar satu. Dia nak sebut Allah tak boleh. Katalah dia boleh sebut Allah tu dalam bahasa dia. Ataupun Allah dia boleh sebut, Akbar dia tak boleh sebut. Maka Akbar itu dalam bahasa dia apa terjemahan dia. Bukan makna yang solid, apakah terjemahan yang menghampiri. Masalahnya dia kata Allah gadang. Allah gadang. Memang belaing bunyi. Tapi kerana dia tak boleh sebut Akbar, gadang aja dia boleh sebut, maka diterimalah ketika itu. Tapi dia tak boleh duduk diam dengan keadaan itu. Dia kena belajar. Dia kena usaha. Sebab perkataan Allahu Akbar, dia ada makna yang tersendiri, yang tinggi nilai dia. Dan dia kena sebut dengan tertib. Maknanya perkataan Allah duduk depan, Akbar duduk belakang. Jangan dia ditukar tertib itu. Akbarullah. Sebut dengan lafaz, dengan tertib. Penulis kata, dan pada ketika berdiri pada sembahyang fardu. Tengok ikhwan. Masa nak sebut kalimah Allahu Akbar ini dengan tertib, dengan bahasa Arab, kena sebut. Kalau sembahyang tu fardu, mesti sebut dalam keadaan berdiri, qiyam. Tengok nilai qiyam dengan kedudukan sebut Allahu Akbar. Qiyam ni posisi berdiri. Posisi kita berdiri. So satu orang berdiri, satu orang duduk. Orang duduk bercakap. Aku cakap dengan hang. Hang duduk sebab bangkit. Lebih-lebih orang yang bercakap itu mempunyai jawatan tinggi, bos ke. Takkan kita nak duduk, dia berdiri. Yang biasanya dia duduk, kita berdirilah. Kedudukan qiyam dengan nak melafazkan kalimah Allahu Akbar itu, dia ada nilai moral yang tinggi. Kenapa qiyam? Wajib qiyam. Imam Syafi'i sebut dalam Al-Um. Diulang Nawawi dalam Majmu'. Al-qiyamu ma'al qudrah. Selagi ada kederat, kita tak boleh duduk. Kederat berdiri ada, kita tak boleh duduk. Untuk sembahyang fardu, lain sembahyang sunat, mesti berdiri. Dalam berdiri kita sebut Allahu Akbar. Sebab berdiri adalah position yang paling tinggi kita ada. Sujud adalah kedudukan yang paling rendah yang kita ada dalam solat. Maka dipilih paling tinggi. Bila sujud, kita duduk pada tempat paling rendah. Cukup rendah. Tapi bila takbiratul ihram, dia mahu kita duduk, kita berada di tempat yang paling tinggi, mulut nak sebut Allahu Akbar. Kerana lafaz dia Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Tinggi. Maka tak sesuai kita duduk untuk sembahyang fardu. Penulis kata pada kita, dia kata masa kita sebut itu dan ketiadaan mat akan hamzah. Tak boleh kita bubuh mat. Mat bermakna panjang. Kita baca Allahu Akbar pada lafaz Allahu. Tak boleh ada mat. Tak boleh kita panjang Allahu. Tak boleh kita bubuh mat. Nanti dia akan bertukar makna jadi istifham. Pada Allahu, Allahu tak mau. Allahu. Jangan panjangkan huruf hamzah tu. Dia kata dan tiada menggugur akan hamzah akbar. Masa kita sebut akbar, jangan buang hamzah. Jangan bagi akbar. Kita sebut alif, kita dah sebut alif. Dalam ni dia sebut hamzah. Kita dah sebut alif. Akbar. Kata tulisan baru dia buat alif, dia buat hamzah kecil atas alif, tanda bacaan di atas atau bacaan di depan. Akbar. Maka mesti baca akbar. Hamzah tu jangan buang. Jangan bunyi lain. Allahu Akbar tukar jadi ain.
Tak mau. Dia bunyi alif, bunyi hamzah. Tak mau bunyi huruf lain. Akbar. Kenapa ikhwan? Kerana ini bukan sebarangan lafaz. Ini adalah lafaz tentang kedudukan Rabbul Alamin. Kedudukannya kita akan sembah, kita bermunajat. Kita akan tunduk pada dia dengan makna rokok. Kita akan i'tidal dengan makna bangkit berdiri semula. Kita akan sujud. Kita akan duduk antara dua sujud. Akan dipenuhi dengan bacaan-bacaan, dipenuhi dengan doa, dipenuhi dengan tasbih, dengan tahmid. Maka kita tak boleh nak sebut sembarangan. Ini nama kepada zat yang maha sempurna, yang tidak ada cacat celanya. Maka kita kena sebut dengan sungguh-sungguh. Kesemua takat ni kita baca, secara fiqhnya, dia nak bagi tahu kepada kita bahawa kita kena sebut perkataan Allahu Akbar. Kita jaga huruf dia, jaga baris dia, menunjukkan kesungguhan kita menghadap Tuhan. Kita menghadap dia sungguh-sungguh. Kita nak panggil satu orang. Kalau bos pun kita sebut jelas bunyi bos. Tapi kalau kita sebut bunyi tak jelas, orang tanya balik, hang panggil aku ke, hang panggil siapa? Dan ini pula kita berdiri pada pendirian yang khusus. Dan menghadap ke tempat yang khusus. Dengan nawaitu yang khusus. Memang nak beribadat pada Allah. Mana mungkin kita tak sebut nama Allah dengan jelas. Maka bagi orang yang sempurna kejadian dia, dia bukan gagap, dia bukan ada masalah-masalah kesihatannya lain, macam dia sengau ke, macam dia lambat bercakap ke, dia ada lidah yang berkulum ke. Dia sempurna kejadian, maka dia wajib pelihara kalimah-kalimah ini, huruf-huruf ini, mengikut kesempurnaan kejadian yang Allah bagi pada dia. Orang yang ada kekurangan, itu lain bab. Allah tak membebankan manusia di luar daripada kemampuan dia. Penulis kata kepada kita, dan dia kata, dan ketiadaan mat akan ba pada akbar. Tadi alif bunyi akbar. Yang ni akbar, ba pula. Jangan tambah mat panjang, bar, tak mau. Dia tidak ada alif di situ. Dia akbar. Dia dimatikan kerana kita mematikan dia. Kerana huruf ra tu dia hidup, akbaru. Maka kita matikan dia kerana kita mematikan dia. Kita wakaf dia. Maka ba tu tak perlu dipanjangkan. Allahu Akbar. Tak boleh. Kenapa? Kerana nilai dia. Kalimah tu ada makna, dia mufid. Kita dah habaq dah mula-mula hari tu. Balik pada asal matan jurumiyah. Dia kalimah ni kalimah mufid. Kalimahnya ada makna, kalimahnya ada nilai, kalimah yang makna lain tak boleh masuk ke dia. Dia kena pakai makna dia. Dia padat dengan makna dia. Maka jangan kita ubah dia. Penulis kata, dan ketiadaan tasydid akan dia. Jangan tambah mana-mana sabdu. Dia tak ada sabdu. Akbar tak ada sabdu. Akbar tak ada sabdu. Yang ada sabdunya pada Allahu je. Atil lam tu ada sabdu. Allahu. Akbar tak ada sabdu. Jangan kita sebut seolah-olah berat macam dia ada sabdu. Allahu Akbar. Tak perlu bersabdu. Kata penulis, dan ketiadaan menambah waw. Tak perlu tambah huruf waw pun. Atau yang berbaris antara dua kalimahnya. Tak perlu. Tak perlu tukar baris. Tak perlu tambah huruf depan. Dan ketiadaan waw dahulu daripada lafaz Allahu. Di belakang pun tak ada huruf tambahan. Dia di belakang dia berakhir dengan huruf ra. Di depan dia bermula dengan huruf alif. Depan tak perlu tambah huruf waw ke apa ke. Di belakang pun tak perlu ada dipanggil huruf ziyadah. Huruf tambahan. Dia tak ada dalam bacaan, tapi dia ada dalam tulisan. Tak perlu. Lafaz dia hanya Allahu Akbar. Dan ketiadaan menukar hamzah dengan waw. Bunyi hamzah. Allah Akbar. Jangan ditukar dengan bunyi waw. Allah bertukar. Hilang makna dia. Allah, bacaan dia Allahu. Ha tu baris depan hu. Allahu. Hu. Kita sebut ha baris depan hu. Allahu. Jangan bunyi Allahu. Kalau Allahu bermakna wow,
Atas waw tu ada hamzah kecil baris atas. Allah. Tak perlu tambah. Kena sebut Allahu. Kalau huruf tu bunyi hu, sebut hu. Huruf tu bunyi ak, sebut ak. Dia huruf kosong baris di atas ke baris bawah pakai. Macam mana kita baca seperti mana dia ditulis. Bila kita baca seperti mana dia tulis, dia akan keluar bunyi seperti mana dia ditulis. Maka jangan kita baca kalimah Allahu Akbar itu dengan seolah-olah macam kita tak bagi perhatian apa yang kita sebut, macam kita tak kisah, kita tak tahu macam kalimah tu tak besar, tak boleh. Kata penulis lagi, dan ketiadaan waw dahulu daripada lafaz Allah, dan ketiadaan menukar hamzah dengan waw, dan ketiadaan menukar kaf akan akbar itu dengan hamzah. Akbar, alif kaf, jangan tukar dengan hamzah. Pun dia akan jadi panjanglah juga. Allah. Tak boleh. Bunyi dia bila alif baris di atas, kaf mati. Di sini bukanlah tempat saya nak mengajar tajwid. Tempatnya ialah daripada awal kita kena ada satu rojokan. Kawan-kawan kita yang boleh Quran, boleh makhraj, kita bertanya, bunyi ni macam mana sebenarnya? Dia bukan bunyi a, dia bukan bunyi a, tapi dia bunyi mati. Alif di atas, lepas tu kaf mati. Macam mana bunyi dia? Akbar. Itu kita kena jangan ubah kaf, bunyi dia kaf. Dan ketiadaan memanjang akan alif yang antara lam dan ha itu lebih daripada 14 harakat. Pada lafaz Allahu. Ini saya baca ini mengikut penulis kita. Dia kata masa kita sebut Allahu, ha di belakang, situ ada lam. Alif, lam, lam, ha. Maka alif, lam, lam, ha. Atas lam tu ada sabdu. Dia kata tang situ tu boleh panjang hanya 14 harakat. Panjang dia 14 harakat. Tu kita kira lah dengan jari kita. Allah. Habis panjang. 14. Jangan masuk 15, jangan masuk 16. Habis panjang 14 dia kata. Jangan lebih daripada itu. Allahu Akbar. Ini kita meraihkan penulis kita. Namun Imam Nawawi, dia menulis di dalam Al-Azkar. Imam Nawawi tak setuju kalimah lafaz takbiratul ihram. Bukan semua takbir. Untuk takbiratul ihram sahaja. Takbiratul ihram dia berbeza dengan takbir azan. Dia berbeza dengan takbir intiqalat. Untuk takbiratul ihram sahaja, Imam Nawawi kata, jangan panjang. Satu mat pun dia tak mahu. Cukup pendek dia kata. Allahu Akbar. Tak perlu panjang. Allahu Akbar. Tapi lain daripada takbiratul ihram, takbir azan, takbir raya, takbir intiqalat, yang tu boleh panjang. Takbiratul ihram tak mau panjang, dia kata, kerana tidak ada contoh daripada lafaz Nabi panjang. Itu Nawawi. Tapi penulis kita, dia lebih berat kepada hujah kepada kiraat. Dari segi bacaan kiraat memang boleh panjang. Allahu. Tapi dari segi petunjuk Nabi, ketika Nabi lafaz takbiratul ihram, Nabi tak pernah panjang. Maka Nawawi merujuk kepada hadis Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bermakna takbir pun macam Nabi, salam pun macam Nabi. Maka tak perlu panjang. Namun penulis, dia menyatakan kepada kita, kalau nak panjang di situ, jangan lebih daripada 14 harakat. Dan masa kita nak takbiratul ihram tu, penulis kata, dan masuk waktu dan pada hal menghadap kiblat. Untuk semayang 5 waktu ni, ikhwan, dia tak boleh main-main. Saja aku nak semayang, tengok. Saja aku nak semayang. Kita pun semayang apa? Saja nak semayang lohok. Ataupun bukan saja, aku nak praktis semayang lohok sebelum masuk lohok. Pukul berapa dia pergi praktis? 12.45. Dia niat lohok, dia takbir. Maka takbir itu tak sah. Tak sah bermakna takbir itu tak dianggap takbiratul ihram. Dia tak naik martabat takbiratul ihram. Bila dia tak naik, nak letak dia di mana? Dia kena letak tempat betul.
Kalau kita letak dia saja-saja, kita takbir dia tak masuk waktu atau tak menghadap kiblat. Tak menghadap kiblat, tak masuk waktu. Menghadap kiblat, tak masuk waktu. Maka itu dianggap melecehkan lafaz Allahu Akbar. Jadi kenapa sembahyang lohok belum masuk waktu? Saya sedang mengajar anak-anak. Itu diletak tempat betul. Mengajar, okey. Tapi itu bukan sembahyang betul. Tapi saja saya nak praktis. Saya tak ada apa, saja nak praktis lohok. Nanti lohok masuk betul, saya pun tak kekok. Itu tidak boleh. Maka takbiratul ihram untuk sembahyang fardu dianggap tidak sah kalau kita takbir dia tak masuk waktu dan tak menghadap kiblat. Dan ditakhirkan akan dia setelah kau sikit. Selepas dia kata dan ketiadaan memanjang akan alif yang antara lam dan ha itu lebih daripada 14 harakat, dan ketiadaan diam yang panjang antara dua kalimahnya, iaitu diamnya lebih daripada kadar bernafas dan penat, atau diam yang pendek yang diqasad dengan dia memutus akan takbiratul ihram. Takbir Allahu, dia tak sambung akbar lagi. Dia bagi ada panjang kekosongan itu untuk apa? Dia mesti bagi jawapan. Kenapa tak sebut lagi akbar? Sebab tadi awal dah habaq lah, dia kena tertib. Tapi kenapa awak sebut Allahu, lepas tu biar akbar tu tak keluar? Saya penat. Penat diterima. Itu alasan syar'i. Saya ada asma, saya batuk, diterima. Boleh. Tapi kalau saja, maka dianggap kita telah pun merosakkan nilai dia. Apa akan jadi? Syarat takbiratul ihram tak sempurna. Bila syarat itu tak ada, maka tak dianggap takbiratul ihram itu sah. Bila takbiratul ihram itu sah, dia permulaan solat, maka solat itu tak ada. Kita main lagu tu Allahu, kita diam sat, tangan dah kiam dah, tapi bar tak habis lagi. Lepas 2-3 minit baru dengar bar saja, maka tak dianggap solat. Tapi dia terus juga solat, dia bagi salam 4 rakaat, dia dapat zuhur, maka hukum dia tak sembahyang zuhur. Bila orang bang asak sahaja, maka tertulislah kepada dia dosa tak sembahyang zuhur. Kenapa? Kerana dia telah merenggangkan dua kalimah yang patut tidak ada antara dua kalimah itu perenggangan. Dan penulis kata kepada kita, jangan kita niat masa Allahu berhenti sat, bar tak sebut lagi, niat kata putih. Aku tak jadi sebut takbiratul ihram. Tapi dia sebut juga. Maka takbiratul ihram itu dianggap tak sah. Kenapa dia nak main lafzul jalalah sebegitu? Kenapa dia nak main sedangkan dia berada pada permulaan solat, pembukaan solat? Maka tak dibenarkan begitu. Dan penulis kata, dan memperdengar akan dirinya dengan sekalian hurufnya. Kalaulah kita sembahyang zuhur seorang-seorang, sembahyang 5 waktu ni seorang-seorang, bila kita kata Allahu Akbar, jadi kita kira alif, lam, lam, ha. Alif, lam, lam, ha. 4 huruf. Alif, kaf, ba, ra. 4 huruf. 8 huruf. So, bila kita kata Allahu Akbar, kita kena dengar 8 huruf tu, kita kena dengar dengan hurufnya, dengan baris dia, dengan cara sebutan dia wasal kah, dia waqaf kah, kita yang kena dengar di telinga kita. Artinya, lafaz Allahu Akbar tak boleh baca dalam hati. Kalau baca dalam hati, telinga tak dengar. Hati dia tidak ada suara. Hati tak ada suara. Lafaz, dia kena lafaz. Allahu Akbar. Bila kata lafaz, dia ada bunyi, dia ada huruf, dia ada baris, dan dia ada faham. Lepas itu berubah baris, orang boleh dengar. Hang kata apa ni? Maka dia kena kata ke diri dia. Dia kata telinga dia dengar, bukan telinga orang dengar. Dan kata penulis, dan ditakhir akan dia kemudian daripada takbiratul ihram imamnya pada hak makmum.
Dia seorang makmum, dia kena dengar dulu imam bar, bermakna habislah ucapan Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru makmum angkat Allahu Akbar. Kalau imam tak habis lagi, imam tu Allahu, kalau imam tu ikut penulis kita boleh panjang sampai 14 harakat. Allahu, dia pun serentak dengan imam. Maka itu takbir yang tidak baik. Tapi sahkah sembahyang dia? Ya, kalau serentak, para ulama kata masih sah. Tapi dia telah buat satu benda yang cukup tak baik. Dia seolah-olah letak solat berjemaah dan lafaz takbiratul ihram itu bukan pada tempat dia. Dan dia kata, penulis kata, dan ketiadaan memaling akan dia daripada takbiratul ihram kepada takbir yang lain daripadanya. Masa kita Allahu Akbar, jangan ingat takbir lain. Ni takbir intiqalat ni, ni takbir semangat ni, ni takbir raya. Jangan pindah. Niat kita memang nak salat, memang itu adalah lafaz Allahu Akbar untuk salat. Ikhwan, ini adalah syarat-syarat yang penulis kata, syarat-syarat ini dia tidak panjangkan. Bermakna kalau kita lihat dalam tulisannya lebih panjang, tapi dia cuba pendekkan dan dia cuba mudahkan. Pertama kita rumuskan apa dia ikhwan? Lafaz Allahu Akbar, dia adalah lafaz yang tauqifiyah. Kita tak boleh tukar. Dalam bahasa Arab, hikmah dalam bahasa Arab, kalau dipindah makna dia, dipindah bahasa lain, terjemahan dia, kita tak akan dapat roh semayang. Roh semayang tak dapat, kita tak boleh rasa kedudukan solat, kekhusyukan kita tu kita tak akan dapat rasa. Sebab ini adalah bidayatul solat, permulaan kita masuk solat. Baris jaga, huruf jaga, makhraj jaga, sabdu jaga. Yang ada sabdu pakai sabdu, yang tak ada jangan tambah. Tak boleh tambah huruf depan dan belakang, tengah-tengah tak boleh. Jelas bunyi dia, baris dia. Makna Allahu Akbar. Kalau kita sebut Allahu Akbar, kena lintas pada fikiran kita dan hati kita makna Allahu Akbar. Jangan pakai maknanya lain. Dan kita sebutlah keadaan kita berdiri. Kita tak bermain-main masa sebut, kecuali berlaku keuzuran. Terputus sebutkah bagi orang yang sakit, penat, tak larat, orang tua-tua, orang yang gagap, itu dimaafkan. Tapi bagi kita yang sempurna kejadian, kena sebut kalimah ini dengan nilai dia. Kita menghadap Allah, menghadap kiblat. Dengan niat murni nak beribadat pada Allah, kita dah berdiri pada position dia, betul dah. Kita berdiri dengan kedudukan yang paling tinggi dan kita melafazkan kalimah yang cukup tinggi. Kita berdiri itu dah tinggi dah ikhwan, atas kepala kita dah tak ada apa dah. Tapi solat bagi tahu, walaupun kita berdiri itu dah tinggi, lebih tinggi daripada kita ada Allahu Akbar. Kadang-kadang kita solat ni badan kita besar, ataupun jawatan kita besar, pangkat kita besar, duit kita banyak. Lafaz Allahu Akbar bagi tahu, kita masih rendah. Berbanding satu lafaz sahaja, Allahu Akbar, kesemuanya di bawah. Wahai kita tu dah tinggi dah. Imamlah paling depan. Sebanyak mana makmum pun dia kena ikut imam. Tentu imam tu dah tinggi dah. Tapi bila imam sebut Allahu Akbar, dia masih di bawah rupanya. Kalimah Allahu Akbar itu tinggi. Itulah Rabbul Alamin yang kita nak sembah. Yang sekali lagi kita dah bersedia nak rokok pada dia. Kemudian kita bersedia untuk i'tidal. Kita bersedia untuk sujud. Antara dua sujud dan kita nak sujud. Dan kita dah bersedia untuk sambung lagi rakaat. Kesemua itu tidak dikira kita bersediakah kita apa, kalau takbiratul ihram, lafaz yang kita pakai itu tak betul. Maka bila kita tengok anak-anak kita semayang, yang Nabi kata, muru auladakum bis salah. Suruhlah anak-anak semayang bila umur dia 7 tahun. Bukan kita suruh dia pergi semayang, dia nak takbir macam mana, ikut suka dia, dah. Daripada awal umur sedini hari macam tu, dah bagi tahu pada dia, abang, kakak, adik, bila adik nak semayang, adik kena kata Allahu Akbar. Bila sebut kalimah ni, jangan main-main.
Kenapa tak boleh meming ayah? Kerana kalimah itu bagi tahu Allah yang maha besar. Kebesaran Allah sampai dia melihat kita, jasad kita, sampai hati kita. Sampai hati yang dalam hati itu kita selindung lagi. Dalam selindung kita selindung lagi. Tapi satu pun tak terlindung pada Allah. Allah itu maha besar, akbar. Allah amat besar. Kebesaran dia, keagungan dia, ketinggian dia. Allahu akbar. Allah itulah Allah yang kita makluh, yang kita sembah. Yang dalam Fatihah kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau ya Allah, hanya pada Engkau ya Allah kami semua sembah, beribadat. Hanya pada Engkau sahaja ya Allah kami semua memohon pertolongan. Maka Allahu bermakna al-ma'luh, dan dia itu akbar. Dia yang paling tinggi, dia yang paling besar. Apa bukti kata dia besar? Sampai peringkat kita nak sujud pada dia. Kita nak sujud. Orang boleh sayang duit, orang ada harta banyak. Tapi sampai peringkat orang nak duduk depan kereta, nak sujud kepada kereta dengan sujud yang khusus, dengan cara yang khusus, orang tak boleh buat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia disujud oleh orang kaya dan orang miskin. Orang yang ada nama dan tak ada nama. Kenapa? Kerana dia akbar. Dia akbar. Allah tak bagi apa pada kita pun. Salat 5 waktu dijalankan dan kita sujud. Dan kita mengiktiraf Allahu akbar. Tempat kita ibadat. Tempat kita bergantung. Tempat kita memohon. Tempat kita bersandar. Dia akbar. Dia sangat besar. Allahu satu, akbar satu. Kedua kalimah itu dicentum, ikhwan. Kedua kalimah itu dicentum. Akbar merujuk kepada makna kebesaran yang Allah miliki. Allah bermakna Tuhan yang akan kita sembah. Allahu akbar. Al-ma'luh, kita dah ulang dah makna Allah itu apa, ikhwan. Al-ma'luh bermakna yang disembah. Artinya Tuhan yang kita sembah ni akbar. Dia besar. Dia besar pada fikiran kita, hati kita. Dia yang menciptakan ibadat salat. Allah akbar. Allahu akbar. Dia amat besar. Jadi kerana itu, ikhwan, permulaan salat itu telah bagi tahu. Andai kata sebelum kita salat, katalah kita ni orang kaya, ada syarikat banyak, ada harta banyak, aset yang banyak, semua bank kenal kita, duit kita banyak. Tapi bila kita salat, kita kembali kepada kemurnian, kita kembali kepada fitrah. Kita menyucikan hati kita pada menyatakan harta yang kita kejar tadi, nama yang kita ada dalam pejabat tadi, kedudukan kita yang besar tadi, kita sendiri mengakui bahawa dia belum cukup besar. Sebab kita belum lagi sembah kepada meja kita. Kita belum lagi menyebut Allahu Akbar dan kita sujud sembah pada pangkat kita. Kita cukup waktu kita tinggal meja kita, tinggal office kita, tinggal mesyuarat kita, tinggal segala-galanya, hayya 'ala salah, menuju ke tempat salat, dan kita menyatakan Allahu Akbar, Tuhan yang aku nak sujud ini, Tuhan yang aku sembah ini, dialah yang paling besar dalam hidup aku. Rupanya takbiratul ihram ini, ikhwan, dia membetulkan nawaitu kita. Sehari 5 kali Allah cuci hati dan fikiran kita, letak kita di tempat yang betul. Andai kata kita sakit sekalipun, sakit, amat-amat sakit, kita solat, ya kita sembah. Kita sakit seteruk mana pun, seteruk mana kita sakit, katalah kanser sangat sakit, sihir, kena sihir, sangat sakit, tapi taklah sampai peringkat kita menyembah kanser, minta kanser itu keluar. Taklah sampai peringkat kita menyembah sihir, minta sihir itu keluar. Orang kena sihir, dia tahu besarnya, teruknya kena sihir. Orang kena kanser, dia tahu merananya sakit kanser. Doktor kata tak ada ubat. Tetapi bila dia solat, dia tahu. Dia sembah Allah, dan Allah itu akbar. Akbar. Segala yang dia pegang, segala ujian yang dia lalui, segala kehidupan yang dia terokai ini, kesemuanya duduk di bawah Allahu Akbar. Kesemuanya jadi kecil. Yang besar ialah Allahu. Yang dia sembah itu yang besar. Akbar.
Alif dibaca dengan baris atas dan kaf mati. Bermakna apa? Paling besar. Di atas ni sudah tak ada kebesaran. Kalau nak sebut itu besar, ini besar, dia mesti di bawah akbar. Allah akbar, paling besar. Summa radadnahu asfala safilin. Bacaan dia asfala safilin. Kerana bacaan dia asfala. Akbar asfala. Bacaan dia sama. Bermakna rendah itu paling rendah. Tak ada dah yang lebih rendah. Tak akbar, dia paling besar, paling tinggi. Tak ada dah lebih pada dia. Sehari 5 kali, ikhwan. Orang sakit, orang tak sakit, orang pandai, orang tak pandai, doktor, pesakit, pemimpin rakyat yang berdarah sultan, berdarah raja, sampai orang tepi jalan meminta sedekah. Kalau dia tak mau buatlah ba'diyah, qabliyah, rawatib, itu dia punya hal. Tapi yang wajib ini, sehari semalam, 5 waktu, dia kena sebut Allahu Akbar. Ini penentu awal kita masuk ke dalam salat. Allahu Akbar. Penghayatan kita bahawa Allah yang kita sembah. Bahawa Allah yang kita taati sampai peringkat semulia-mulia anggota ini muka ada dai. Turun ke tanah. Turun ke tanah. Kedua-dua tapak tangan ini tak pegang duit masa solat. Masa kita kiam, kita sedekah pegang tubuh badan. Tangan kanan atas tangan kiri berpegangan. Bila kita rokok, dua tapak tangan kita pegang lutut. Kita i'tidal, kita angkat dua tangan. Kita sujud, bila kita sujud, dai kita kena ke tanah. Kedua tangan kita terbuka, pegang tanah. Lutut kita tanah. Ibu jari kaki kita lipat ke tanah. Wahal tadi kita mungkin Mr. Somebody. Kita mungkin macam-macam pangkat kedudukan kita, ada nama. Masing-masing orang dengan anugerah ilahi. Tapi kita datang pada Allah, kita kata, ya Allah, kesemua itu tak boleh merosakkan hubungan aku dengan kau, ya Allah. Aku hamba engkau. Hamba setara mana? Sampai peringkat, aku sembah engkau, ya Allah. Allahu Akbar. Ini, ikhwan, akan menyebabkan sebesar mana masalah kita tanggung. Bila kita solat saja dengan kita tahu benar ni, kita akan dapat tak banyak sikit yang Nabi sebut. Nabi kata apa dia? Nabi kata, sejuk mata aku bila aku solat. Lapang dada aku bila aku solat. Suatu pengakuan kita menyatakan bahawa segala bebanan hidup kita ini, kesemuanya adalah kecil. Tuhan yang kita sembah, dialah yang paling besar. Satu pengaduan kita dalam solat sangat-sangat disukai oleh Allah. Sampai Allah menyediakan suatu tempat dalam solat. Pada peringkat awalnya Allah menyediakan atok cara kita kena buat. Takbir, iftitah, a'udzubillah, bismillah, fatihah. Kemudian kita diberi pilihan baca surah. Habis kita rokok. Rokok ada bacaan yang Allah tentukan kita kena baca. I'tidal ada bacaan dia. Kita sujud ada bacaan dia. Duduk antara dua sujud ada permohonan dia. Kita sujud balik. Tapi Allah menyediakan, walaupun semua tempat itu telah Allah tentukan, tapi Allah menyediakan satu dua tempat ruang kepada kita. Kita satu rakaat kita ada dua sujud. Kita ada satu tahiyat akhir. Tempat-tempat ini nas agama menyebut pada kita ada doa yang boleh kita panjat pada Allah. Kenapa? Kerana kita telah pun surrender. Kita telah pun menyandarkan urusan kita pada Allah. Sebesar-besar urusan Allahu. Allah yang kita sembah itu akbar. Sekarang Allah bagi pada kita tawaran peluang. Minta apa yang kau nak minta. Bukankah dalam hadis kudusi, hadis Abu Hurairah telah ada perkataan, wali abdi ma sa'al. Bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Bila sampai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, haza baini wa bainal abdi wali abdi ma sa'al. Inilah bahagian yang paling khusus antara aku dan hamba aku. Dan untuk hamba aku, apa yang dia minta. Allah mengatakan apa yang kita patut minta.
ihdinas siratal mustaqim. Hala hidup kita, hala hidup kita. Karena itu ikhwan, Allahu Akbar ini dia adalah bidayah kepada salat yang kita betul-betul hayati. Kita cuba faham dan akan terbuka suatu, kita kata, mukasyafah yang membelit, kesamaran yang membelit hati dan fikiran kita itu boleh terbuka, boleh terongkai. Dan kita boleh melihat hikmah kenapa lafaz Allahu Akbar itu dipilih sebagai pembukaan salat. Tidak lafaznya lain. Kalau ambillah solat itu mula dengan apa? Solat itu katalah mula dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia panjang. Dia panjang dan kita tak dapat hayati. Tapi dua patah kalimah yang Nabi pun tak pernah teringat. Jibril yang ajak dia solat. Allah pilih kalimah. Satu, Allahu. Kedua, Akbar. Mengandungi makna uluhiyah yang tinggi dan rububiyah yang tinggi. Kerana itu bila dibawa Fatihah pula dalam solat, memang dia memadukan makna yang begitu dahsyat. Bila sampai pada peringkat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sangat padat makna dia. Dan memang makna dia sangat adpa dan synchronize dengan lafaz Allahu Akbar. Kerana itu Allah bagi pada kita ujian demi ujian. Kadang-kadang Allah nak bawa kita faham makna ni, makna solat ini. Sampai ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut, wahai orang yang tengah tidur tengah malam, qumil lail, bangkitlah kamu sembahyang. Dengan kita boleh faham suasana dunia Arab dengan ada bermacam musim, kadang panas terlalu, kadang sejuk terlalu, nak ambil wuduk pun susah. Tapi ya ayyuhal muzammil telah ada. Bangkit, tengah malam orang bangkit. Sembahyang yang sama, perkataan yang sama, Allahu Akbar. Reda segala bebanan hidup. Jadi kalau kita solat ikhwan, kita tak dapat rasa benda ni bermakna kita kena repair solat kita. Ada ruang, ada sudut yang kita belum faham. Dan kita nak kena tackle sudut tu. Maka sudut yang pertama kita cuba hayati adalah lafaz Allahu Akbar. Kenapa lepas solat kita bagi salam kanan kiri, kita kata astaghfirullah, 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 kita rasa lega sat. Rasa release sat. Ya. Kalau kita tak dapat penghayatan yang 100% pun, Allah bagi juga fadilat salat pada kita. Dan cuba antum bayang kalau kita dapat sepenuhnya penghayatan itu. Allahu Akbar. Subhanallah. Sampai boleh keluar daripada mulut kekasih Allah Muhammad wa Rasulullah. Sembahyang itu adalah penyejuk mata aku. Betapa beban hidup ini ikhwan. Satu beban nak cari makan, nak hidup. Kita nak survive. Kita tak tahu nak letak kedudukan diri kita tang mana. Ada macam suatu kita kata macam suatu tazkirah pendek lah. Seorang bapa, dia kata pada anak perempuan dia, kepada anak perempuan dia, belajar dapat result yang bagus. Dia kata pada anak dia ada satu kereta tua lah, kereta lama. Dia kata, hang ambil kereta ni, aku bagi kat hang keluar, hang pergi jual. Berapa duit hang dapat? Hang ambil kat hang. So, dia kata jangan pergi satu kedai, pergi banyak kedai. Anak dia pergi kedai pertama. Dia tu nak bagi 1,000. Cerita ni orang putih lah, saya terjemah. 1,000 euro. Dia balik, dia beritahu pak dia, bapa kereta ayah lama. Dia Yuska kata 1,000 boleh ya? Tak apa, dia kata. Cuba ambil lagi satu kedai lain. Pergi, jual kereta yang sama, dia tu main tengok-tengok, dia tu kata 100 boleh ya? Dia tu kata ni kalau saya beli ni, saya nak kena repair banyak ni. Dia bahas pak dia 100. Maknanya pelan rendah lah, pelan rendah. Lepas tu, bapak dia kata kat ni. Bapak dia kata malam ni, bapak dia masuk kelab kereta lama. Jom, kita pergi. Kereta ni akan duduk senarai dengan kereta yang lama-lama. Kita ada kelab, jom kita pergi. Dia bawa anak perempuan dia pergi.
Bila pi, ada satu orang tu dia lalu dia tengok kereta bapak budak ni. Dia kata dekat budak ni, dia tak nak jual dak kereta ni. Aku beli dengan harga 100,000. Sebab kereta ni memang rare betul. Enjin dia bagus. Bapak hang pandai jaga kereta ni. Kereta ni memang cukup unik. Antik kereta ni. Pendek kata heritage lah kereta ni. 100,000. Anak dia pergi cari, hak mula 1,000, 100, bila masuk kelab dia, 100,000. Bapak dia kata kat anak dia, bila anak dia mahabak 100,000 orang nak beli. Bapak dia kata, sebenarnya aku bukan nak jual kereta ni, tapi aku nak bagi tahu kat hang tentang nilai. Bila satu benda baik, dia duduk di satu tempat yang tak bernilai, nilai dia tak dapat diangkat. Sebab kawan Yuska yang pertama, yang kedua, dia bandingkan kereta lama dengan kereta paling baru. Tapi bila kereta tu duduk di tempat dia betul, baru hang akan nampak nilai dia. Dia kata kat anak dia, hang perempuan, hang kena duduk di tempat yang betul. Bila hang duduk di satu tempat yang tak boleh angkat nilai hang jangan duduk tempat tu. Hang berubah. Duduk di satu tempat yang boleh mengangkat nilai hang. Baru hang tahu nilai kereta ni. Ikhwan, betul ikhwan, sehari semalam kita sembahyang 5 waktu. Kita berada di macam-macam tempat yang tak pernah bagi nilai yang betul kepada kita. Tapi bila kita solat ini, kita duduk betul-betul di tempat yang Allah meletakkan kita di tempat yang cukup bernilai. Kita masuk solat dengan wudu, kita tak ada hadas kecil, kita tak ada hadas besar, kita menutup aurat, kita menghadap ke arah kiblat. Masuk waktu, ada azan berkumandang, ada iqamah yang dilakukan. Kita duduk di sebaik-baik tempat, sesuci-suci tempat rumah Allah. Kita takbir solat, dan kita takbir dengan kalimahnya cukup besar. Allahu Akbar. Kita masuk sembahyang. Seorang raja yang ada harta yang katalah bukan kata bermilion, trilion, kalau dia tahu nilai Allahu Akbar, dia akan tahu di atas harta dia, di atas pangkat dia, ada lebih tinggi, iaitu Tuhan yang dia sembah, pencipta dia, penjadi dia. Itulah yang akbar. Dan dia tak sebut akbar sahaja ikhwan, kerana akbar saja tak ada makna. Dia dipadukan dengan Allahu Akbar. Allah itulah yang akbar. Jadi kalau orang tu tak solat ikhwan, di mana dia nak sebut Allahu Akbar? Di mana dia akan rasa bahawa yang dia buru ini adalah sesuatu yang Tuhan dia yang akbar boleh bagi pada dia. Dia tak perlu buru sampai hilang maruah dia. Dia tak perlu sombong sampai nak menghina orang lain. Tak perlu sampai dia nak reling pada orang, rasa jijik. Tak perlu. Dia ada pangkat, dia ada jawatan, dia ada itu, dia ada ini, dia ada harta, dia ada perniagaan, dia cantik. Dia tak perlu hina orang. Nanti bila dia pakai telkung, dia semayang, dia akan kata sebesar-besar kalimah yang berpengaruh dalam dunia ini, Allahu Akbar. Dan bila dia nak bergerak saja dalam solat, dah habis takbiratul ihram, dia baca Fatihah, dia baca surah, dia nak bergerak saja daripada satu keadaan ke satu keadaan, nak berpindah dari satu rukun ke satu rukun, dia akan ulang lagi sekali, Allahu Akbar. Dia akan ulang kalimah itu sampai dia sujud. Dan bila dia nak keluar dari salat, dia akan sebut satu kalimah lain, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalimah itu diucap dengan sebaik-baik, dengan seindah-indahnya, dan dijaga lafaznya dengan baik, supaya kalimah itu dilafaz dengan baik, keluar daripada mulut kita dengan baik, dia menyinggah dalam benak dan hati kita dengan makna yang betul, dan dia boleh membimbing hati kita dalam solat, dan kita mendapat hidayatul solat, petunjuk dalam solat. Karena itu ikhwan, sedahsyat inilah Nabi pesan pada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jangan ambil petua daripada orang, tapi ambillah petunjuk sembahyang daripada Muhammad, huwa Rasulullah salawatullah wassalamuhu alaihi. Karena itu ikhwan, sekurang-kurangnya kita faham dahulunya apa nilai ucapan Allahu Akbar. Sekarang ni dengan hukum fiqh sikit yang kita belajar, kita tahu anak-anak kita diajak seusia 7 tahun dengan benda ini. Yalah, budak-budak dia mungkin main, dia mungkin apa, tetapi ada benda kepada dia, diberi disiplin dia.
diberi adab, takbir dengan elok-elok. Diajak budak-budak lafaz Allahu Akbar. Dia baca, kita dengar. Ini betul, begini betul. Tak betul, dibetulkan balik. Dia semayang, dia puasa. Dibawa dia. Bila dia nak rokok, dia berdiri, kita ajak dia berdiri elok-elok. Allahu Akbar. Tangan dia di mana? Ya subhanallah ikhwan. Dekat aku berpindah pada suratul Fatihah. Anak-anak baca Fatihah, budak umur 7 tahun baca Fatihah, takkan sama dengan qari baca, tentu tak sama. Tetapi apa nilai dia? Nilai dia ialah dia diberi faham apa itu surah Fatihah. Dia bukan diajak makna Fatihah tu, tapi nilai. Macam kita ajak pada anak kita, apa nilai Allahu Akbar? Kenapa perlu disebut dengan betul? Kerana dia ada nilai. Apa makna yang betul? Allahu Akbar. Dia faham tu. Bukan kita nak ajak dia harfiah satu persatu. Tidak. Kita nak ajak dia. Adik, kakak, abang dah sebut dah Allahu Akbar. Berdiri dah betul. Berdiri. Menghadap kiblat. Ini sejadah. Ambil ayat sembahyang. Bersih. Ini cara kita menghadap Tuhan. Tak boleh main-main. Subhanallah ikhwan. Tidak ada pendidikan seindah ini ikhwan. Tak ada ikhwan. Pasal itu musuh Islam sangat mencemburui apa yang ada dalam Islam. Sehingga pada peringkat mereka buat apa? Mereka buat bagi orang Islam tidak nampak ajaran Islam. Orang boleh tinggal sembahyang sewenang-wenangnya tanpa suatu keuzuran yang syar'i pun. Kalau orang sakit tahulah kefadilat ini, lafaz ini. Orang sihat tahu. Orang tak akan tinggal solat dalam apa keadaan ikhwan. Kalau orang tanggung sebesar-besar penyakit, dia ajak dia solat. Atas-katil, solat atas-katil. Di ward hospital itu. Siapakah yang nak masuk ke ward itu nak menjelaskan benda ini ikhwan? Ya subhanallah. Kerja seorang doktor, kerja seorang kita kata menteri kesihatan bukan hanya memberi ubat tetapi memberi rawatan yang betul. Dia ajak mereka jangan tinggal solat. Dan diberitahu kepada mereka hubungan solat dengan hidup. Kenapa ada lafaz Allahu Akbar? Dan kenapa kita terkejut sikit Allahu Akbar? Supaya ketakutan kita pada satu benda, keterkejutan itu tak merosakkan hidup kita ikhwan. Tak merosakkan. Hidup ini akan lebih damai, akan lebih tenang dengan salat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat, dia mengetahui kehidupan hamba dia. Salat tidak hanya 5 waktu. Yang 5 waktu itu wajib sahaja. Tapi ada lagi salat yang sunat-sunat. Yang dia membawa kita lebih rapat kepada Allah Ta'ala. Ada salat rawatib yang muakkad. Ada yang ghairu muakkad. Ada salat tengah malam. Ada tahajud. Ada duha. Ada tahiyatul masjid. Ada sunat wudu. Datang bulan Ramadan, kita ada salat qiyamul Ramadan. Boleh semayang tengah malam, qiyamul lail. Kesemua ini, makin kita rapat dengan Tuhan, makin kita ucap kalimah ni berulang, dia akan meripih hidup kita. Meripih. Berapa lamalah orang yang murung nak makan ubat murung tu ikhwan? Takkanlah tak ada ubat dalam dunia boleh merawat jiwa manusia, mental manusia. Kalau yang dah confirm gila tu mungkinlah. Tapi yang murung-murung ni, tak dapatkah dirawat? Yang masalah besar ni sampai menjerit tengah-tengah malam, lari keluar daripada rumah, tak dapatkah dirawat dengan solat? Yang berada di hospital, di katil hospital kerajaan dan swasta, tak dapatkah dirawat dengan solat? Kesemua masalah ni tak dapatkah dirawat dengan solat? Ketenangan jiwa tak dapatkah dicapai dengan solat? Dapat dicapai, ikhwan. Tapi sayang, sebesar-besar anugerah Tuhan ini, entahlah dia duduk tak mana dalam hidup kita. Kalau mak pun tak tahu makna salat, bapa pun tak tahu makna salat, anak tak salat pun tak jadi masalah, menantu tak salat tak ada masalah, cucu tak salat tak ada masalah, maka itulah sebesar-besar masalah ikhwan. Kita mencari kehidupan. Anak-anak muda lebih menjaga kecantikan daripada nak sujud pada Allah kerana mereka tak tahu makna salat. Orang lebih mencari perubatan-perubatan, kita katakan apa, ubat-ubat kampung yang kadang-kadang salah dengan hukum. Orang tidak datang merayu pada Tuhan kerana dia tidak tahu apa itu salat. Lafaz Allahu Akbar itu pun dia tidak tahu. Maka kerja kita ikhwan membetulkan zuriat dan keturunan kita. Bagi tahu pada mereka.
Ikhwan, semoga Allah merahmati kita. Ini tugas kita pada diri kita dan anak pinak kita. Selepas ini, ikhwan, kita akan masuk pula rukun sembahyangnya lagi satu, iaitu membaca suratul Fatihah. Pun sama, ikhwan. Pertama, kita akan cuba melihat apakah nilai suratul Fatihah. Bagaimana dia diturunkan. Apakah nama dia. Dan kedua, kita akan tengok bila kita nak baca Fatihah ini, apa pula syarat dia. Kalau syarat itu, ini dipanggil syarat sah. Kalau syarat sah, takbiratul ihram tak ada, takbir itu tidak sah, sembahyang tak sah. Kalau syarat sah, Fatihah tak ada, maka Fatihah itu tak sah. Bila tak sah, maka tak ada lah dikatakan sembahyang. Kita duk ingat kita sembahyang, rupanya tak sembahyang. Berdosa kita. InsyaAllah, ikhwan, ini untuk diri kita dan untuk anak pinak kita. Kalau umur kita panjang sikit, mungkin untuk cucu-cucu cicit kita yang bermanfaat. InsyaAllah, ikhwan, kita berjumpa pada minggu yang akan datang. InsyaAllah, setiap malam minggu temu janji kita bersama Hidayatul Subyan di bawah siri Tarbiyatul Aulad, pendidikan pada anak-anak kita. InsyaAllah, ikhwan, wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum.